Bismillahirrahmanirrahim. Sambung kepada macam mana nak connect database MySQL dari PHP menggunakan PDO. Okey, PDO. Tapi kita gunakan database server MySQL guys, bukannya database lain. Cumanya dia punya library untuk database connection ni adalah PDO. Okey, apa itu PDO? PDO adalah PHP data object. PHP data object. Ada satu lagi library ataupun third party connection, library connection API kepada MySQL, iaitu MySQLi. Itu kita akan jadikan sebagai tajuk utama perbincangan, iaitu macam nak connect MySQL database menggunakan MySQLi. Cuma sekarang ni saya just nak explore dulu apa itu PDO dan antara option yang saya rasa lebih baik lah. Tapi sebelum tu subscribe dulu channel kita guys. Subscribe dulu channel kita, FSTM Quiz. Dan sekali lagi disclaimer untuk setiap satunya, saya tidak menjanjikan kod yang terbaik setiap kali saya buat demo ni. Cuma siapa-siapa yang nak dapatkan nasihat lebih lanjut tentang security aspect kepada website development, mohon rujuk dengan pakarnya. Sebab tutorial yang kami buat sekarang ni lebih merupakan kepada beginner ataupun novice. Jadi kod ni lebih kepada simple as possible untuk validate kita punya proof of concept. Dan kita akan fokus pada MySQLi, kemudian nanti tutorial dan seterusnya PDO untuk kali ni sajalah. Seperti biasa, ebook ni boleh didapati daripada communication ni semua. Siapa-siapa yang nak perlukan ebook ini, sila rujuk pada email ataupun FB ataupun Instagram kami di sini. Dan apa itu PDO? PDO ni lebih kepada satu API, plugin ataupun API untuk PHP communicate dengan database. So apa yang dijanjikan adalah terdapat 12 lebih kurang 12 database vendor ataupun database brand yang boleh communicate menggunakan PDO ni lah. Cuma kelemahan dia mungkin PDO ni lebih kepada object oriented programming. Siapa-siapa yang sebelum ni, tutorial sebelum ni ada kita bincang tentang OOP. So kita akan nampak lebih kurang macam banyak tanda anak panah, double semicolon kalau kita gunakan PDO. Tapi saya rasa guys, dia adalah option yang lebih baik lah. Cuma kebanyakan syllabus dalam Malaysia ni ataupun keperluan kelas especially, dia menggunakan MySQLi, banyak menggunakan MySQLi. Jadi PDO ni kita akan buat satu projek khas untuk siapa-siapa yang nak explore PDO. Tapi untuk untuk tutorial akan datang, kita akan lebih fokus kepada MySQLi. Okey, tapi untuk kali ni, tutorial yang ini saya nak lihat apa itu PDO. Okey, so ini adalah database connection code dia yang kita akan tulis untuk kita buat connection kepada database yang kita buat dalam tutorial sebelum ni. Sekarang ni kita berada tutorial berapa? 13. Okey, tutorial sebelum ni tutorial 12. Bolehlah rujuk tutorial 12 di sini. Di sini. Ni pada channel kita ni, rujuk di sini. Boleh rujuk tutorial 12 lah. Kalau rujuk di sini, channel kita ataupun playlist kita, boleh cuba dapatkan tutorial 12 macam mana kita nak set up database. So guys, apa yang penting kat sini adalah beberapa item. Contoh kat sini kita ada localhost ataupun server name, kita ada username kepada database, kita ada password kepada database. Ni pun kita dah set up dalam tutorial sebelum ni. Ni adalah database name. So nak buat connection dalam PDO, kita just run connection. Con ni merujuk kepada variable lah yang akan menyimpan
profile tentang connection kepada database. So ni kita set dia punya server name, database name dan username kepada database server, dan password kepada username root. By right, Laragon dia bekalkan root. Kalau katakan nak praktis yang lebih baik, macam saya mention sebelum ni, buat satu username baru dan assign password baru. Itu lebih baik lah. Okay, dan untuk set attribute, ini lebih kepada error mode. Macam mana kita nak paparkan error apabila kita ataupun PDO ni bertemu dengan error dalam SQL queries, database connection. Dan connection ni dia encapsulate dalam try and catch block lah. Try and catch block. Try ni merujuk kepada attempt dia untuk connect. Kalau tak dapat, ada apa-apa masalah, dia akan pergi kepada catch ni lah untuk paparkan error. Dan kat ujung sekali pastikan setiap satunya kita buat disconnect daripada database. Dalam PDO dia gunakan con sama dengan null. Maksudnya just reset lah variable con tu untuk disconnect daripada database. Okey, dan seterusnya, exercise seterusnya macam mana daripada database connection ni kita nak paparkan semua table ataupun record daripada table student yang kita dah buat dalam tutorial yang lepas. Apa yang penting adalah macam mana kita nak SQL ni, macam mana kita nak embed SQL command dalam PHP statement ataupun PDO punya objek con. So kita ada SQL command kat sini, select ID, name, address, DOB. Kebanyakan tutorial yang letak select star, main select all. So itu pun boleh juga, cuma itu mungkin menyebabkan database tak berapa di-optimize lah. Okay, operasi tidak berapa di-optimize. Sebab just imagine kalau katakan kita ada 20 row. So 20 row tu dia akan fetch, dan mungkin kita nak pakai 5 saja. So itu adalah pembaziran data dalam memory. Sebab setiap kali kita fetch data daripada database, data tu akan simpan dalam RAM. So dia akan menyebabkan banyak data tertumpu dalam RAM, menyebabkan pembaziran data lah, pembaziran memory. So dia akan fetch di sini, dan dia akan gunakan for each untuk iterate daripada row ataupun record pertama kepada record kedua, record ketiga dan record seterusnya lah sampai habis. So itu yang kita akan buat dalam listing. So kita try dulu. Okay, kita try dulu. Apa kita nak try tadi? Okay, macam mana nak connect kepada database. So macam code ini lebih kurang kita dah ada dia punya code di sini. See? So kita ada ulang balik mungkin server name, localhost, dan kita sesuaikan lah dengan kita punya environment. Kalau kami punya mungkin database name ni adalah root, password dia last tutorial kita set ABCD 1 2 3 4, dan database kita kita lihat database kita apa yang kita gunakan. Laragon tak on lagi. Laragon, pastikan setiap kali nak run PHP dan MySQL ni kita kena run Laragon. Pastikan run Laragon. Nak tengok database dia di sini, nak tengok execution localhost dia di sini, web untuk localhost ni adalah database kita. Klik database kita dan kita lihat dia punya content dalam database ABCD 1 2 3 4. Password dia dan username dia root. Nampak ni? Username dia root. Dia punya hostname ataupun server name adalah localhost, dan dia punya password di sini. Password dia apa? ABCD 1 2 3 4. Klik open, dan kita dapati kat sini kita dah buat dalam tutorial yang sebelum ni. Nama dia bengkel PDO, dan kita ada students, table students. Dalam table students ni kita ada ID, name, address dan DOB. Tengok pada data.
kita ada lebih kurang 3 record. 1, 2, 3. Kita ada 3 record. So macam mana kita nak buat? Connect kepada database bengkel PDO. Database bengkel PDO. Contohnya lah. So ni kita letak DB name bengkel PDO. Contoh dia. Okey, contoh. Dan kita akan buat database connection di sini, new PDO. New PDO maksudnya call ni adalah satu objek yang datang daripada PDO. PDO object. Ini pun kita dah bincang apa itu OOP dalam tajuk OOP. Tutorial ke-11 lebih kurang. Dan kita akan apply kat sini dia punya server name, dia punya DB name dari atas ni, DB name, dan kita ada punya kita ada username dan password. Dan kita set dia punya error mode. error mode dalam try and catch block. So percubaan untuk attempt untuk communicate dengan database ni kita letak dalam try and catch block. Try connect kepada benda ni, kalau tak berjaya ataupun ada error, catch error tersebut dan cuba display apa itu error dia. Dan last sekali kita buat database disconnect. Okey, kita try. Kita punya Laragon, klik web di sini. Ni kita punya localhost. Kemudian kita nampak di sini projek kita kat mana? Bengkel PDO. Okey, bengkel PDO. So kita ada bengkel PDO. Kita ada kita punya DB Connect tadi. Okey, DB connected. So kalau katakan kita masukkan maklumat yang salah, contohnya password kita tak betul. So bila kita try, okey, ada error. Ni kalau password kita tak betul, dia akan ada error. Kalau database name kita tak betul, DB contoh dia. Okey, database name kita tak betul, dia tak jumpa. Okey, dia tak jumpa, so dia akan keluarkan suara error juga. So pastikan 4 item ni betul dan pastikan dia wujud dalam sistem kita. Okey, dalam sistem kita tahu. Root password dia ABCD1234. Okey, so kalau 4 item ni betul dan kita boleh connect dia, insya-Allah. Okey. Okey, DB connected. Okey, DB connected. Dah berjaya. Itu baru connect saja. So seterusnya, exercise seterusnya apa yang kita nak buat? Kita cuba nak list down every record. Setiap record kita nak capture dan paparkan dalam kita punya page lah. So code tu pun saya dah buat lebih kurang macam ni. So kita boleh rujuk. Apa yang penting adalah kita ada listing. Saya buat dalam nama listing. Kita ada server name, username, password, DB name lebih kurang sama balik. Kita buat benda yang sama balik, sama je. Cuma tambahan di sini kita apply satu SQL statement yang mana kita akan select data daripada table students dengan data dia adalah ID, name, address, DOB. So keempat-empatnya tu lah. Semua item tu dia sedut semua, capture semua. Dan kemudian okey, yang tu okey. Kemudian kita akan lihat macam mana kita cuba fetch daripada database semua record dengan menggunakan fetch all. So selepas kita fetch all, kita tak boleh dump semua table tu, semua the whole table. Kita kena manipulate data tu by record by record. Maksudnya apa? Dengan menggunakan for each, kita akan iterate daripada record pertama sampai record yang kedua kepada record yang ketiga dan sampai habis semua record. So dia akan rows ni ada banyak rows, maksudnya table, the whole table masuk dalam rows, pemelimbah rows. Tapi kita ambil satu record saja, simpan dalam row. So row ni kita boleh access dia punya data ataupun field menggunakan field name.
So kita kena guna associative array punya konsep untuk kita capture satu data daripada database kita. Okey, di sini. So kita ada data student data. See, kita ada ID, ni ID, row ID. Lepas tu kita ada row name. Lepas tu kita ada row address. Dan last sekali row DOB, Okey, row DOB. Kita boleh, kalau tak ikut susunan pun tak apa, no problem. So DOB ni lebih kurang macam date of birth dia lah. DOB. So sekarang ni kita ada ID, name, address dan DOB. Okey, dan selesai. So kita macam biasa pastikan, ni tak terlibat. Nanti kita boleh tunjuk macam mana buat table lah. Con sama dengan null ni untuk kita disconnect. Biasa. Okay, so kita letak dalam listing .php, then kita try lah kat sini. Pastikan kita kembali kepada kita punya localhost ni. Ini folder kita, bengkel PDO listing.php. See? So ini adalah data yang kita capture datang dari table students here. So ini ID, name, address, DOB. So ID, name, address, DOB. So guys, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe kepada channel kami di FSTM Quiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.